Raja Kuning merupakan raja perempuan terakhir Kerajaan Melayu Patani dari jalur keturunan Raja Sriwangsa. Baginda merupakan anak kepada Raja Umbu dan suaminya Sultan Abdul Ghafur, iaitu Sultan Pahang. Ketika berumur 12 tahun, Raja Kuning telah ditunangkan ibunya dengan putera Raja Negeri Patalung, tetapi pertunangannya telah dibatalkan oleh bondanya. Raja Kuning kemudiannya dikahwinkan dengan Yang di-Pertuan Muda Johor, adinda bongsu Sultan Abdul Jalil Shah yang ketiga. Perkahwinan dilangsungkan pada tahun 1632 di Patani, iaitu tahun yang sama tidak lama selepas peperangan Patani Siam. Dalam buku sejarah Kerajaan Melayu Patani, dikatakan rombongan perkahwinan seramai 3,000 orang beserta berpuluh-puluh kapal layar sempat membantu menghalang serangan Siam ke atas Patani. Raja Kuning menaiki takhta pada tahun 1635 selepas kemangkatan bondanya Raja Umbu. Tidak seperti Raja Umbu yang menolak gelaran yang diberikan Siam, Raja Kuning telah menggunakan kembali gelaran Ra Nang Chaoyang atau Raja Nang Chayang yang diberikan oleh Siam. Baginda menggunakan pendekatan berbaik dengan Siam. Pada Ogos 1636, Raja Kuning menghantar utusan ke Istana Raja Siam. Satu persetujuan damai telah dicapai dan Patani bersetuju untuk memberi ufti kepada Siam kembali selepas amalan itu dihentikan oleh bondanya Raja Umbu. Siam juga bersetuju melantik seorang Pesuruhjaya bertaraf duta di Patani sebagai tanda persahabatan. Pada tahun 1641, Raja Kuning sendiri pergi ke Ayutthaya bagi memperbaharui hubungan dua hala di antara Siam dan Patani. Di masa pemerintahannya, Raja Kuning mempunyai sifat peribadi yang tersendiri. Antaranya, Baginda tidak mengambil wang dalam perbendaharaan negara untuk kegunaan peribadinya, walaupun Baginda dibenarkan untuk melakukannya. Baginda juga mempunyai minat yang tinggi dalam perniagaan. Sumber sejarah Patani mengatakan Baginda mempunyai beberapa kapal dagangannya sendiri yang melakukan perdagangan di rantau alam Melayu dan dikendalikan oleh seorang yang bergelar Saudagar Raja. Di waktu pemerintahan Raja Kuning juga, Baginda membuat satu kerang tenaga bagi mendalamkan Sungai Patani yang semakin cetek bagi memudahkan kapal keluar masuk dari kawasan Sungai Patani ke Laut Lepas. Pada saat akhir pemerintahannya, Raja Kuning terlibat dalam hubungan yang tidak mesra dengan Raja Sakti I, Datu Kelantan yang memerintah kota Pengkalan Datu. Raja Sakti tidak berpuas hati kerana Raja Kuning tidak mengambil tindakan ke atas bapa saudaranya Raja Abdullah yang merampas takhta Kerajaan Kelantan, iaitu selepas kemangkatan ayahandanya Datuk Abdul Qadir pada tahun 1632. Pada pandangan Raja Sakti, Raja Kuning selaku Raja Pemerintah Persekutuan Patani Kelantan berhak untuk menghukum Raja Abdullah yang merampas kuasa Kerajaan Kelantan dan memberikannya semula kepada yang berhak. Raja Kuning dilihat seperti membiarkan Kerajaan Kelantan diperintah oleh dua raja, iaitu Raja Abdullah di kota Jelasin dan Raja Sakti I di kota Pengkalan Datu. Tindakan Patani itu dilihat seperti mahu melemahkan Pakatan Patani Kelantan yang dimeterai pada tahun 1619 ketika zaman pemerintahan Raja Biru Patani. Akhirnya, pada tahun 1650, Raja Sakti telah menyerang Patani yang menyebabkan Patani kalah. Raja Kuning kemudiannya berangkat meninggalkan Patani pada tahun 1651 ke Johor untuk menetap di sana. Namun, dalam pelayaran, Baginda jatuh gering ketika di Pengkalan Datu dan mangkat di sana. Baginda dimakamkan di Kampung Pancur Kemumin. Makam Baginda dikenali dengan nama Makam Nang Chayang. Selepas Raja Kuning mangkat, Patani diperintah oleh raja-raja dari Kelantan sehingga Patani jatuh ke tangan Siam pada tahun 1785.